وزدنا علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم آمين اللهم آمين. Lebih dahulu saya mohon maafan sedikitlah lewat ada 4 jemaah isyak sama-sama dikejar tadi. Jadi ada sedikit masalah. Alhamdulillah kita bertemulah pada hari ini buat pertama kalinya selepas Ramadan dan juga dalam bulan Syawal ini. Dari mana bulan, jadi kalau kita orang Melayu ni kita dia sebulan lah kita raikan Syawal ni lah kan, masih lagi ada yang datang rumah dan sebagainya lah, masih menyambut lagi lah. Alhamdulillah itu satu nikmat lah buat kita di sini. Jadi insyaAllah ini kita sambung, iaitu kita Bismillahirrahmanirrahim ya. Jadi kita masih lagi bincang tentang sifat Ar-Rahim lah kan. Iaitu kita Bismillahirrahmanirrahim. Jadi yang pertama Ar-Rahman. Jadi kita dah sebut tentang apa itu Ar-Rahman, dan juga seterusnya Ar-Rahim. Pada kuliah yang sebelum ni saya terangkan tentang kalimah-kalimah. Jadi dalam Bismillah ada berapa kalimah kita ni? 1, 2, 3, 4 5 kalimah. Dalam 5 kalimah ni dia ada apa sajalah dalam bahasa Melayu ke dalam semua bahasa, dia ada 3 lah dia punya bentuk perkataan, jenis perkataan. Pertama apa? Pertama dia isim. Kedua fi'il. Dan yang ketiga harf. Di mana-mana bahasa dalam dunia pun inilah 3 structure. Dalam satu ayat kemungkinan ada 3 benda ni. Jadi dalam surah, dalam ayat basmalah ni dia ada satu partikel ni, harf, ni huruf. Ni huruf. Dan ada 4 kata nama. Isim lah. 1, 2, 3, 4. Satu ni bermula dengan huruf. Dan dalam luar bahasa, ilmu bahasa ni, partikel ni dalam huruf ni dia tak boleh ada di depan sekali sepatutnya. Tapi kecuali dalam kalimah basmalah ni dia special. Dia boleh huruf duduk depan sekali. Ni kata sendi dia boleh duduk depan sekali. Dalam kalimah bismillah je yang macam ni. Tapi yang lain tidak. Kalau perkataan yang normal tidak. Tapi bismillah dia berlainan sedikit. Baik. Jadi dia bermula dengan satu huruf yang mana bila bermula dengan huruf sebenarnya sebelumnya ada kata nama ataupun isim atau fa'il yang dia dihilangkan. Jadi inilah istimewanya bahasa Arab ni lah. Jadi kita kena ingat dalam bismillah yang kita baca ni sebenarnya dia adalah satu frasa ataupun satu ayat yang tidak lengkap. Bukan tak lengkap macam mana? Kerana sebelumnya ada, sebenarnya ada isim dan fa'il. Sebelum dia boleh letak, kita boleh letak isim atau fa'il isim sebelum ni. Sebab apa? Sebab Bismillah ini adalah ayat yang sangat popular untuk kita baca, hari-hari kita baca. Jadi bila dia letakkan fa'il yang khas di sini,
maka bismillah ni dah jadi satu yang khusus, jadi sukar untuk kita, jadi khusus untuk satu perkara. Tapi oleh kerana bismillah ni untuk berjuta-juta perbuatan yang kita buat hari ni, setiap hidup kita ni, nak pergi naik kereta dan sebagainya, bermula dengan apa? Bertawassul dengan Allah. Sebab kita ni nak dapat apa? Keselamatan dari Allah. Semuanya milik Allah. Kita nak selamat dalam perjalanan dengan nama Allah. Kita nak sihat bila makan makanan tu dengan nama Allah. Minum, mudah-mudahan tak apa, kita selamatlah dalam kita melakukan apa saja aktiviti kita dengan nama Allah. Jadi sebab itulah bismillah ni tak diletakkan, dimula dengan kata sendi sesudah perbuatan yang tertakla pada kita masing-masing. Sebab setiap kita ni masing-masing lakukan kerja yang ikut keadaan masing-masing. Sebab itulah bismillah dimulakan dengan ni. Ini pertama lah. Baik. Jadi macam mana terjemahan dia yang kita dah bincang sebelum ni? Cuba ikut saya. Kumulai pekerjaanku ini dengan bertawasul bagi memohon perkenan dan keberkatan, menerusi kesemua nama bagi Allah, menerusi kesemua nama bagi Allah yang Maha Pemurah kepada semua hamba-Nya di dunia ini. Ini setakat yang kita belajar di sini. Jadi sifat Ar-Rahman adalah sifat pemurah Allah. Di mana ni? Ni di dunia. Ni di dunia. Allah ini Maha Pemurah pada hamba yang beriman. Dalilnya ada banyak, tapi kita pilih satu dalil, iaitu surah 2 ayat 126. Buka surah 2 ayat 126. Jumpa. Ya, ini lagi ni. Ya. Jadi kita baca ayat ni sama-sama. Ya, tak jumpa. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, tak jumpa. Jumpa. Muka surat 19. Dalam mushaf muka surat 19, ayat last sekali. Ayat di bawah terakhir. Surah Al-Baqarah ayat 126. Oh, cucuk. Surat 19. 19. Okey. Kalau cepat nak beritahu lah. Jumpa ayat lagi saya dah mula. Saya tak mampu buat itu lah. Mohon maaf. Okey. Jadi kita baca sama-sama ayat ni. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر قال ومن كفر فأمتعه قليلا قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير. Jadi wa idh qala Ibrahim. Ini siapakah Nabi Ibrahim?
Jadi Nabi Ibrahim ni digelar juga Khalilullah, ataupun satu lagi disebut Abul Anbiya, bapa para Nabi. Sebab dia ni dah Nabi, dia Rasul yang pertama Nabi Nuh. Selepas Nabi Nuh ni ada satu Nabi yang Ulul Azmi juga, itu yang muncul, iaitu Nabi Ibrahim. Kerana lepas Nabi Ibrahim ini banyak generasi daripada cucu cicit dia tu Nabi. Anak cucu Nabi Ibrahim semuanya banyakkannya generasi para Nabi. Sebab tu dia sebut Abul Anbiya, bapa kepada para Nabi. Jadi Nabi Ibrahim ini, wa idh qala Ibrahim Rabbi ij'al hadha baladan amina. Nabi Ibrahim ni dia Khalilullah ni, maknanya Allah sayang dia, rapat sangat dengan Allah. Apa saja dia minta mesti Allah kabulkan. Dalam ayat ini dia minta kepada Allah supaya jadikan hadzal baladan amina, negeri ini negeri yang aman. Ini ketika dia duduk di Mekah. Ketika di Mekah, ini di Mekah ni tanam. Ketika ini Mekah tak ada apa-apa. Ketika ini dia baru diwahyukan supaya apa? Untuk dihantar anak dia dan isteri dia di sana, diletakkan di sana. Ini sebagai ujian yang pertama lah. Ujian setelah dia hijrah daripada negara yang dulu yang dia dibakar dulu, dia dibakar dalam api tu. Jadi ujian pertama dia suruh dihantar satu tanah yang lapang, yang tandus, yang tak ada apa-apa. Yang dia doa negeri ini akan jadi satu negeri yang aman. Kemudian warzuq ahlahu minat thamarat, dan juga banyaknya sumber makanan. Dan rezekikanlah penduduknya daripada pelbagai jenis buah, thamarat. Iaitu siapa? Ini doa Nabi Ibrahim ni. Jadi ayat ni dirakamkan Allah, kita kena perhatikan betul. Sebab apa? Ayat ni sangat unik. Jadi dia sebut, dia berdoa ni dua perkara yang diminta. Satu keamanan, satu lagi makanan, keperluan lah, hidup, makanan dan sebagainya lah. Jadi buah ni juga macam-macam lah, dapat berniaga dengannya dan sebagainya. Bukan sekadar makan, tapi macam-macam lagi boleh jadi aktiviti niaga dan sebagainya. Baik, tapi kepada siapa? Man amana minhum billahi wal yaumil akhir. Hanya kepada orang yang beriman daripada kalangan mereka, yang beriman kepada Allah dan hari kiamat saja. Jadi ini doa dia, dia khususkan kepada orang yang beriman saja doa dia di dunia, masih di negeri itu. Jadi Allah boleh kabulkan macam ni. Maknanya siapa yang masuk negeri itu selain daripada orang yang tak beriman, habis. Tak dapat apa-apa. Dapat malam lah kalau Allah kabulkan. Tapi Allah ni apa dia? Sifat dia Ar-Rahman. Seingkar mana pun manusia dengan Allah, Allah tetap bagi dia keperluan di dunia. Kerana apa? Itu sementara, dunia ni sangat rendah nilainya. Kerana itulah Allah sebut ayat selepas dia qala. Jadi Allah jawab, Allah kabulkan, tetapi Allah bagi syarat, wa man kafara fa umatti'uhu qalilan. Siapa yang ingkar, maka aku akan senangkannya qalilan, sikit je. Qalilan maknanya dari segi masa sementara saja, sebentar saja di dunia ni. Jadi contoh macam Firaun lah. Firaun ni kaya raya ataupun Qarun, sebentar saja, kemudian dia bila mati tak ada apa yang dapat pada dia di akhirat kelak. Begitulah maksud dalam Ar-Rahman ni. Jadi summa attaruhu ila azabin nar, kemudian aku akan paksanya kepada azab neraka, wa bi'sal masir. Itulah seburuk-buruk tempat kembali, tempat tinggal. Jadi ini dalam ayat ini, bila difahami dalam tafsir yang sebenarnya, dalam kefahaman kita tadabbur, dia berkait dengan sifat Ar-Rahman Allah. Jadi kita tak nampak lah, dalam kita baca biasa kita tak nampak. Bila kita tadabbur baru kita perasan ayat ini. Sifat Ar-Rahman ini lah maksud pemurah Allah itu. Pemurah Allah yang Allah beri pada semua sekali. Bukan maksudnya Allah tak adil ni, tapi Allah ni maha pemurah. Sebab semua ini tempat ujian, maka Allah beri semuanya sebagai ujian. Allah beri kesenangan ataupun susah, itu semua ujian. Baik. Sebab itulah sifat pemurah Allah ni yang paling besar sekali. Bila Allah berikan kita semua ni, kemudian Allah sebut dalam surah 55,
Ayat 1 sampai 2. Alhamdulillah. Surah Ar-Rahman. Surah Ar-Rahman. Baik. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Bismillahirrahmanirrahim. بسم الله الرحمن Ar-Rahman. الرحمن. 'Allamal Qur'an. علم القرآن. Dia sebut Ar-Rahman, Maha Pemurah. Yang Maha Pemurah. Bermula dengan nama di surah ini. Kemudian yang kedua sebut Allamal Quran. Allama ni maknanya apa? Telah mengajarkan oleh ia akan Al-Quran. Allah Ar-Rahman, Allah ajarkan Al-Quran. Inilah pemurahnya Allah. Dengan apa? Macam mana Allah ajarkan Quran ini? Pernah tak kita Allah ajar kita Quran? Ini maksud Allama Al-Quran ni, kita kena tengok dalam surah Kedua dia. ayat 62. 11. Tengok ayat 11. 11. Yang 5:11 tu. 65:11 Surah At-Talaq. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. رسولا يتلو عليكم آيات الله مبينات ليخرج الذين آمنوا وعملوا الصالحات. رسولا يتلو عليكم آيات الله مبينات ليخرج الذين آمنوا وعملوا الصالحات. ليخرج الذين آمنوا وعملوا الصالحات من الظلمات إلى النور. ليخرج الذين آمنوا وعملوا الصالحات من الظلمات إلى النور. ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا. ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا. قد أحسن الله له رزقا. قد أحسن الله له رزقا. Di Allah ni dia ajarkan Quran iaitu dengan diutuskan Rasul. Di ayat yang mulakan Rasulan, dengan diutuskan seorang Rasul. Apa yang Rasul tu buat? Yaslu alaikum, dibacakan ke atas kamu, kita semualah. Ayat apa? Ayatillah, ayat-ayat Allah ini. Dibacakan Quran ini kepada kita. Jadi dia telah baca kepada siapa?
pada Abu Bakar, pada Umar, pada Uthman, pada Ali, pada Mus'ab bin Umair, pada sahabat-sahabat yang lain. Kemudian sahabat bacakan lagi sambung. Itulah tugas kita sebagai yang namanya umat Nabi Muhammad. Umat Nabi ini dia kena buat apa? Yaslu alai, kena bacakan Quran ini. Jadi dia kena sampaikan kepada siapa pula? Kita ni, macam mana cara kita nak awak ajarkan Quran ni? Awak, kita lah ejen dia. Jadi kita ni Allah bagi apa? Nikmat dia Allah bagi apa? Allah bagi zuriat, anak, cucu, cicit. Apa yang kita kena buat? Kita kena belajar Quran dan kita kena sampaikan kepada mereka supaya mereka ni berada dalam jalan yang sama macam yang Nabi dulu. Begitulah seterusnya dan seterusnya. Jadi ini benda yang telah lama kita tinggalkan sebenarnya. Ramai umat Islam yang mana secara tak sedar kita banyak dah mungkin tertinggal jauh sedikit. Jadi mula-mula ini kita kena lakukan sesuatu supaya apa? Allah ni Maha Pengampun. Jadi yang penting apa Allah nak apa? Kesedaran sebelum kita tiba ke tempat kita yang sebenar, yang nanti destinasi yang akhir kita nanti. Itulah dia. Jadi ayat ini Nabi Rasul, Allah utuskan Rasul yang menerangkan ayat-ayat Allah yang mubayyinat, yang penuh dengan penjelasan. Quran ini Furqan. Bila kita belajar ni, baru mula ni dah ada banyak penjelasan. Baru mula dengan satu huruf, bayangkan kalau kita belajar apa jadi? Memang sangat jauh ketinggalan. Dia hebat, dia lebih hebat daripada teknologi hari ini. Kita kata komputer kalau tak belajar ketinggalan. Tidak, ini tak belajar dari jauh ketinggalan Quran ni, sebab dia hebat. Jadi inilah dia penuh dengan keterangan dalam ni melalui ayat-ayat Allah sendiri kita baca. Jadi tengoklah ayat ini supaya apa? Liyukhrijan nas, liyukhrijal ladzina amanu. Dalam ayat yang lain, dalam surah 14, kita simpan ayat ni, boleh? Penting untuk saya kongsi ayat satu lagi. Surah 14 ayat 1. Surah 14 ayat 1. Surah Ibrahim ayat yang pertama. Jadi semua berkaitan dengan Abul Anbiya. Kita tengok Ibrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Ra. Alif Lam Ra. Kitabun anzalnahu ilaika litukhrijan nasa minadh dhulumati ilan nuri bi'izni rabbihim. Kitabun anzalnahu ilaika litukhrijan nasa minadh dhulumati ilan nur bi'izni rabbihim ila siratil azizil hamid. bi'izni rabbihim ila siratil azizil hamid. Ini Alif Lam Ra. Ini sebuah kitab, iaitu Quran. Jadi Al-Quran ini sebuah kitab. Kitab ni maknanya yang ditulis. Quran ni sesuatu yang ditulis dan kita boleh baca kitab tersebutnya. Jadi kami turunkannya kepada engkau Muhammad. Jadi Rasulan tadi ayat ni, Rasul ni, supaya apa? Dapat keluarkan manusia daripada zulumat kegelapan kepada cahaya. Daripada kegelapan apa? Pelbagai kegelapan syirik, maksiat dan sebagainya, kepada cahaya dengan izin Tuhan mereka, ila siratil azizil hamid, dengan izin daripada Allah kepada jalan yang maha perkasa lagi maha terpuji. Jadi serupa, ini lintuh berjanas. Dalam ayat yang kita baca sekarang ni, surah 65 balik, ayat 11. Itu berjanas supaya engkau itu Muhammad
jangan supaya dia dengan Quran tadi yang penuh dengan penjelasan tadi, dia setelah mereka ni memahaminya, betul dia kata mubayyinah ni dia ada penjelasan yang kita perlu faham. Oh, dapat sesuatu dan ada kesedaran dalam diri, jiwa. Sebab Quran ni berkaitan dengan hati dan akal dan jiwa ni. Jadi supaya dengan itu liyukhrijal ladzina amanu, dapat keluarkan manusia yang percaya dengan penuh yakin. Amanu ni beriman yang percaya dengan penuh yakin dengan apa yang keluar daripada apa yang kita kupas dalam Quran ni. Kemudian wa amilus solihat, kemudian dia kerjakan amal soleh setelah itu lah. Dia bertindak dengan lakukan amal soleh. Jadi golongan ini dapat keluar daripada ni minal zulumati ilan nur. Dia kena syarat dia kena beriman dan buat amal soleh, bukan sekadar dengar. Dia kena beriman, percaya dengan penyakit. Beriman maksudnya dapat kefahaman. Dengan faham tadi dapat iman dan dapat lakukan amal soleh sebagaimana yang Allah kehendaki. Dengan itulah dia dapat keluarkan daripada zulumati ilan nur. Jadi wa may yu'min billah wa ya'mal salihan, Allah tegaskan lagi, dan siapa yang beriman kepada Allah dan mengerjakan amalan soleh ini, yudkhilhu jannat, dia akan mengeluarkan mereka daripada, dia akan masukkan mereka ke dalam syurga, tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha abada. Jadi bila dah beriman senang Allah ceritakan syurga. Sebab syurga ni benda yang tak nampak, yang gaib. Syarat iman, beriman kepada yang gaib. Jadi syurga ni nak dapat kelazatan dia, orang beriman ni. Contoh macam sahabat Nabi bukan sahabat, dia tabi'in. Nama dia Sa'id bin Jubair. Ni saya cerita kisah dia. Sa'id bin Jubair ni dia seorang tabi'in. Dia ni guru kepada Imam Syafi'i, dan dia murid kepada Ibnu Abbas. Ibnu Abbas ni orang yang Nabi sebut belajar Quran dengan 4 orang. Salah seorang Ibnu Abbas, hebat. Dia baca qiraat Nabi sama. Dan Sa'id bin Jubair ni baca qiraat sama macam tu juga, ikut Nabi juga Quran dia. Dan murid dia pula imam yang besar, Imam Syafi'i. Macam mana amalan Sa'id bin Jubair ni? Sa'id bin Jubair ni dia ni ulama besar. Masa zaman dia orang paling hebat masa era dia. Jadi ketika dia baca Quran, begitu terkesannya dia dengan Al-Quran ini. Dia boleh baca satu ayat. Antara ayat yang dia baca adalah ayat yang terakhir yang wahyu yang turun, iaitu surah 2 ayat 281. Wahyu terakhir Quran, kalau kita nak tahu, bukan ayat yang ayat al-yauma akmaltu lakum tu, yang telah sempurna tu agama. Itu ayat tu agama sempurna dalam surah Al-Maidah. Tapi wahyu yang terakhir yang turun adalah surah Al-Baqarah ayat 281. Ini saya bagi ni, ingat ini wahyu terakhir turun, kita kena ingat. Surah 2 ayat 281 Jadi ini saya nak kongsikan macam mana tabi'in ni, bukan sahabat lagi, tabi'in ni dia berinteraksi dengan Quran ini. Ayat 281 surah Al-Baqarah 281. Dia sebelum ayat yang paling panjang dalam Quran, ayat tentang hutang. Ayat paling panjang dalam Quran, dia muka surat yang ke-47, ayat last sekali 47. Ayat 48 tu yang ayat paling panjang dalam Quran lah. Satu muka tu satu ayat. Ayat 282 tu ayat paling panjang dalam Quran tentang hutang. Jadi dia ayat yang sebelum. Jadi inilah ayat terakhir wahyu yang turun. Kita baca ayat ni. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah. Wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah. ثم
Summa tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamun. Liwaddaku, takutlah kamu akan yauman satu hari turja'una fi, kamu pasti akan dikembalikan pada hari itu. Ila Allah, segala amanah yang kamu buat pasti akan dikembalikan kepada Allah. Ini masuk ayat ni. Summa tuwaffa kullu nafsin, kemudian kamu semua akan dicukupkan, setiap jiwa akan dicukupkan. Kalau jiwa yang berdosa dicukupkan sesuai dengan dia. Kalau jiwa yang dapat, yang banyak amal soleh, dia akan dicukupkan sesuai dengan dia. Dicukupkan apa? Amal segalanya. Jadi maka sahabat, apa yang telah diusahakan ketika di dunia ini, wa hum la yuzlamun, dan sedikit pun mereka tidak dizalimi. Jadi beliau ini rahimahullah ni, jadi dia baca ayat ni setiap kali lepas dia kalau tahajud ke isyak, antara ayat ni dia baca ayat ni satu ayat ni je, dia ulang sampai dia tak sedar, sampai subuh. Bayangkan dia punya terkesan dengan ayat ni. Kenapa Allah kata takutlah kamu satu hari kamu pasti akan dikembalikan kepada Allah dan akan dihisap. Kemudian semua yang akan dicukupkan. Bayangkan kita akan cukupkan apa yang dicukupkan, sampai kan kalau kita curi pemadam dulu pun dicukupkan. Itu halus sekali. Walaupun sebesar darah, kamu akan dicukupkan segala benda yang kamu lakukan di dunia ini untuk dibalas di sana. Itu jadi dia baca ayat ni daripada isyak sampai subuh, dalam keadaan apa? Janggut dia basah kerana air mata, kerana terlalu terkesan dengan satu ayat. Bayangkan, inilah dia yang hilang pada kita dengan Quran ni. Ini zaman dia ni macam ni. Macam mana kita nak dapat ni? Sebab apa? Sebab itu Quran ni macam mana dia faham, dia begitu mendalam sekali sampai boleh jadi begitu sekali. Kita rasa macam tak logik ni nak baca macam tu kan. Tapi itulah hakikatnya bila Quran ni dah meresap dalam jiwa. Bila Quran ni jadi satu panduan hidup kita yang sebenar-benar ni. Baik, kita balik. Jadi ayat 11 tadi, itulah sifat Ar-Rahman ni, yang mana Allah ajarkan Al-Quran. Inilah nikmat yang paling besar. Bukanlah nikmat tadi yang kita kata apa, Allah pemurah, Allah beri, semuanya dapat rasa kan. Orang kafir pun dapat tadi tu. Itu yang kedua sebenarnya. Yang pertama tadi ni sifat Ar-Rahman Allah ajar Quran. Seterusnya yang ayat Allah bagi kita rezeki dan sebagainya. Baik, seterusnya Ar-Rahim ini kita buka surah 31 Luqman. Surah Luqman ayat 3. Okey, mula buka surah 2, surah yang 2 ayat 1 hingga 2 tu. Kemudian surah 27, surah 27 An-Nahl ayat 2. Kemudian surah 31 ayat 2 juga kan. Bagi awal lah. Okay. Jadi mula kita buka surah 2 ayat 1 hingga 2 dulu. Kita baca. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان
Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Alif Lam Dzalikal kitabu la raiba fihi. Dzalikal kitabu la raiba fihi. Hudan lil muttaqin. Hudan lil muttaqin. Jadi dalam ayat ini Allah sebut Alif Lam Mim. Ini adalah sebuah kitab, iaitu Quran, yang tiada sedikit pun keraguan di dalamnya. Apa dia? Hudan lil muttaqin. Jadi ini kita nak fokus kenapa saya keluarkan 3 ayat ni. Ini semua berkaitan dengan hudan. Quran ini, dalam Quran ada sebut perkataan hudan ni banyak. Dan makna hudan dalam Quran ada banyak. Hudan dia terjemah petunjuk. Tapi dalam Quran ada 19 makna yang lain. Hudan ni bukan sekadar itu. Jadi hudan ada makna dengan rasyad. Hudan ada makna bayan. Hudan ada makna taufik, dan seterusnya, banyak lagi. Jadi di sini hudan di sini di mana dia taufik. Ayat surah 2 ayat ni di mana dia apa? Taufik. Jadi hudan dia ada 2 secara asalnya, iaitu pertama bayan, yang kedua taufik. Bayan dan taufik. Bayan ni maknanya keterangan tadi yang kita bincangkan ini bayan. Bila Rasul tu baca, bila kita faham, kita dapat apa? Penjelasan bayan. Dan dapat petunjuk yang pertama, ni level yang pertama ni bermula dengan apa? Bayan. Bayan ni maknanya apa? Penjelasan. Jadi macam mana kalau kita baca Quran tak faham? Jelas tak penjelasan dapat? Itu bayan ni penjelasan. Lepas tu kena belajar tafsir kurang-kurangnya. Kena belajar tadabbur kurang-kurangnya. Ilmu alat ni macam yang ni tak perlu lagi kita pula bayar tadabbur ni. Sebab ni lebih berat nak belajar kan. Bermuda-muda dengan tadabbur ni kita buang ayat kita dah nampak. Ayat ni Ustaz cerita pasal ni. Makna dia, ayat ni makna dia bukan macam kita faham dulu ni. Rupanya ayat ni makna lain. Tafsiran dia macam ni rupanya. Itulah Quran. Lepas tu kena belajar. Jangan biarkan ini langsung tak pergi belajar Quran ni. Okey. Jadi bayan. Bayan ni mana apa ni? Keterangan atau penjelasan. Inilah yang disebut petunjuk. Dan yang kedua nama dia taufik. Taufik ni dia apa dia ni? Taufik ni rasa nak buat. Taufik ni bila cukupkan apa yang difahami ni dari perkataan wafak ni, dia ada Allah bagi kita apa? Izin untuk kita sanggup korbankan. Orang yang boleh infak banyak-banyak, macam mana dia boleh infak? Contohnya, dia sanggup walaupun dia susah ni, macam Nabi Abu Bakar, Umar, dia boleh infak. Abu Bakar dia boleh infak apa? Semua harta dia, kecuali Nabi yang ditinggalkan Allah dan Rasul untuk anak isteri. Macam mana dia dapat tu? Sebab dia dapat taufik ni. Semua ramai orang tahu tak bayan ni pada zaman Abu Jahal tahu tak? Dapat bayan tak daripada Quran? Dapat tak? Sebab tu dia marah sangat ke Nabi sebab tak. Dia dapat keterangan Quran ni kata, tapi langgar apa yang dia nak. Sebab tu dia sangat sakit hati. Tampallah kau Muhammad, celaka kau Muhammad. Dia kata kerana ini je kau nak panggil aku. Dia tak nak sebab dia kata dia kena buang semua, berhala semua dia kena buang. Dia dapat keterangan. Tapi kalau orang yang tak faham ni, dia tak ada dua-dua ni. Keterangan pun tidak, juga buat pun tak. Itu masalah lah kadang-kadang. Begitu. Jadi itu beza dia. Jadi semua manusia bila dah belajar, pertama kalau dapat keterangan ni, kedua dia kena langkah dengan amalan. Ni adalah taufik. Untuk beramal hanya Allah yang beri taufik untuk sampai kepada apa ni, jalan syurga Allah ni. Inilah yang menyampaikan kepada jalan syurga ni. Yang ini boleh dapat semua. Bayang ni. Ini belum tentu. Sebab itulah ini khusus untuk siapa? Di akhirat. Untuk orang-orang beriman. Jadi sebab itulah dia 3 golongan di sini. Jadi saya tak baca ayat ni. Ayat ni kita baca, kalau baca ni, pertama orang yang dapat hudan taufik ini 3 golongan. Iaitu pertama golongan hudan lil muttaqin. Ayat ni hudan lil muttaqin, al muttaqin, orang yang bertakwa.
muttaqin. Yang kedua, hudan surah 27 tadi. Cuba buka surah 27 tu. Sebut hujan wa busyra lil mu'minin. Dua orang yang beriman lah, yang mahu beriman kepada ketenangan diri. Yang bertakwa ni orang yang memelihara diri dia. Yang dia rasa takut, dia ada sifat khauf. Dia dengar ayat Allah Quran, dia dengar ayat neraka, dia rasa takut dah. Dia dengar Allah bagi ancaman, dia rasa takut dah. Muttaqin. Yang beriman, dia beriman pada apa saja yang Allah turunkan. Dia percaya yang berarti Allah akan suka dapat ini, dia rasa nak. Allah kata neraka bakaran dia macam ni, dia rasa takut. Dia iman kepada itu sungguh-sungguh. Dia percaya. Dan dia nak bertindak, dia beriman. Dan yang ketiga, hudan wa rahmatan lil muhsinin, al-muhsinin. Jadi al-muhsinin ni orang yang sanggup berkorban. Rujukan dia kalau al-muhsinin maknanya kalau kita nak faham surah 2 ayat 195. Dan juga surah 29 ayat 69. Jadi nak faham maksud muhsin, buka surah ni baca di mana. Oh, kita faham apa makna muhsin. Muhsin ni maknanya juga mujahidin. Muhsin ni dalam surah 2 ayat 195 Allah sebut wa anfiqu mimma razaqnakum. Wa anfiqu fi sabilillah wa la tulqu bi aydikum ila tahlukah wa ahsinu. Muhsin, wa ahsinu, berkorbanlah kamu, infak. Ni sifat apa dia? Pertama, dia pelihara diri, dia beriman. Kerana apa? Kerana dia beriman dan dia bertindak dengan apa? Lakukan pengorbanan tadi, ihsan tadi, menginfakkan apa saja untuk jalan Allah. Inilah tiga sifat yang dapat taufik, tiga golongan yang dapat taufik. Kerana itulah Allah sebut juga ayat terakhir, saya tutup dengan ayat, kita buka surah 33 Al-Ahzab. Ayat 43 surah 33 ayat 43. Jadi ayat yang saya ni nanti lain kali kelas saya akan ulang balik masuk ayat ni, saya akan terangkan lagi. Hari ni saya bagi dalil untuk bagi rujukan kat rumah adalah cuma ayat ni ya. Baik, kita tengok surah ni, kita baca. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wallazi yusalli 'alaikum wa malaikatuhu liyukhrijakum minadh-dhulumati ilan هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما. وكان بالمؤمنين رحيما.
Huwallazi yusalli alaikum. Dialah Allah yang yusalli. Yusalli ni bukan Allah solat untuk kat atas kamu. Allah ni apa? Sentiasa rahmat kepada kita ni. Sifat penyayang kepada kita ni. Dan wa malaikatuh, dan juga para malaikat. Tapi kepada siapa ni? Satu golongan ni lah. Ni golongan ni, iaitu liyukhrijakum minaz zulumat ila nur. Dia mengeluarkan kamu daripada zulumat kepada nur tadi. Buang sifat terikut tadi, buang sifat cintakan dunia tadi dan sebagainya. Dan apa? Wa kana bil mu'minina rahima. Kerana adalah dia terhadap orang-orang yang beriman. Beriman ni maknanya orang yang beriman, mukmin, muttaqin, muhsin sama. Makna dia sama. Itulah adalah Maha Rahimah, Maha Penyayang. Jadi dengan apa? Inilah dia Allah nak beri ganjaran syurga kepada orang beriman. Jadi bila kita baca bismillah ni, saya simpulkan, sedangkan apa saja perbuatan kita semua mesti berkaitan dengan apa? Bila kita sebut bertawasul dengan Allah, itulah namanya ibadah. Itulah maknanya ibadah. Selain itu kalau kita buatlah apa saja pun, tapi tak ada kita berkaitan dengan Allah ni, itu bukanlah namanya ibadah. Rugilah kita, tak dapat apa-apa. Dapat sekadar kat dunia ni, tapi tak dapat pahala ganjaran untuk bawa balik ke sana. Yang kekal tak ada. Jadi pertama bila kita baca bismillahirrahmanirrahim, mulai semua apa sahaja yang kita buat, bila kita bangun tidur sampai kita tidur balik, perbuatan kita mesti diingatlah, bertakwa kepada Allah ni, segala tingkah laku kita dengan basmalah tadi. Kemudian yang kita ingat apa? Pertama kita nak Allah ni bersifat rahmat ni. Kita nak dapatkan apa? Petunjuk Allah untuk kita buat di dunia ni, supaya apa? Dapat kasih sayang Allah di akhirat, syurga Allah ni. Supaya Allah, kita terpilih untuk dapat sifat rahim ini di akhirat nanti.